Okey, ini kita masuk seterusnya. Sekarang kita tengok soalan exam. Soalan exam berkenaan dengan topik sukatan serakan. Sukatan serakan. Serakan ini untuk form 4 punya. Form 4 maksudnya data tidak terkumpul. Okey. Tengok contoh soalan nombor 11 tu. Kita nampak. Rajah berikut menunjukkan satu set data tak terkumpul. Tak terkumpul, jadi dia ada bagi 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yang ni kalau kamu jumpa soalan macam ni dalam exam, kamu kena terima kasih awal-awal. Sebab apa? Dia dah susun. Yang susah kalau nombor tu tak tersusun. Yang ni dia susun dah. Dia bagi 9, kemudian 11, kemudian 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dia dah susun siap. Jadi best. Okay. Jadi A kita kat situ. Cari min dan sisihan piawai. Ini kita panggil dia by formula. Daripada formula je. Formula je. Min dengan sisihan piawai hanya berdasarkan kepada formula saja. Iaitu apa formula untuk min. Min formula dia adalah simbol dia macam ni. X bar. Ini simbol min. Sama dengan jumlah X bagi dengan N. X apa? Campur semua ni. Campur semua ni. Jadi kita akan ambil 9 campur 11 campur 12 campur 13 campur 14 campur 14 campur 15 campur 16 campur 17 bahagi dengan bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat yang ni kita panggil sebagai apa? Min. Atau nama dalam bahasa Melayu dia kadang-kadang kita panggil purata je. Purata. Ambil kalkulator. Klik tu. 9 campur 11 campur 12 campur 13 campur 14 campur 14 campur 15 campur 16 campur 17. 1, 2, 1. Bahagi dengan 9. Dapat min kita adalah 13.44. Ni kita punya min. Min penting untuk nak cari standard deviation, iaitu kita panggil ni sisihan piawai. Min nak cari sisihan piawai penting Okey. Min dah dapat, sekarang apa sisihan piawai? Tengok formula pula. Formula dia bagi dalam exam, cuma kamu kena tahu je, simple Sisihan piawai. Simbol dia begini. Simbol dia sama dengan punca kuasa 2 jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak min kuasa 2. Min sebab tu min dah ada. Min dah ada, senang sikit. Okey. Jadi kita masukkan. Siapa jumlah X kuasa 2 ni? Iaitu semua nombor ni dikuasa 2 kan. Jadi dia akan jadi besar lah. Punca kuasa 2. Panjang cerita dia tu. Gitu. Ringkaskan sajalah. Kalau nak ringkaskan kita kira ke tempat lain kejap. Panjang cerita dia ni. Kena tulis jenuh. Banyak. Jadi saya buat kat tempat lain sekejap. Kat sini. Buat kat situ. Jadi kat sini jumlah X kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 campur 11 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 campur 13 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 15 kuasa 2 campur 16 kuasa 2 campur 17 kuasa 2. Kita boleh buat macam ni separate sekejap kita kalau ruangan yang kamu buat tu tak cukup ataupun takut panjang sangat, kita boleh buat asing. 9 kuasa 2 campur 11 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 campur 13 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 14 kuasa 2 campur 15 kuasa 2 campur 16 kuasa 2 campur 17 kuasa 2. 1677. Dapat kat sini 1677. Walaupun kalau dalam exam kau pakai pensel ni tak apa, jangan padam, biar je.
Letak je kat sini. 1677 per dengan 9. Tolak dengan min kita 13.44 kuasa 2. Macam tu. Okey. Kira dalam dulu untuk keselamatan. Tak perlu buat square root lagi. Satu enam tujuh tujuh bagi 9, kemudian tolak dengan 13.44 square. 5.7. Kurang lah. Baru square rootkan. .387. Betul? Ini kita punya apa? Kita punya sisihan piawai. Okey? Ini cara dia macam mana nak kira. Formula diberi. Formula ni dia bagi. Tapi dia tak bagi apa benda ni, dia bagi macam ni je. Ni. Pandai-pandailah faham sendiri apa benda ni. Sama tak? Dia bagi ni. Dia tak bagi tahu min. Kamu kena faham sendiri. Okey? Tapi tengok ada setengah formula dia bagi min. Dia ikut terpulang kepada cikgu kamu akan bagi nanti. Kalau dalam SPM biasanya dia bagi simbol je. Kamu kena faham lah apa benda. Okey? Tengok nombor 11 A. Okey, B pula kan? Dekat B 11. 11 B kat sini. Jika nilai 17 dalam set data itu digantikan dengan 40. Yang ini pencilan ni. Nilai pencilan. Dimasukkan nilai yang terlalu ekstrim berbanding nombor lain. Okey. Cari min dan sisihan piawai baru. Cari min dan sisihan piawai yang baru. 17 dan set digantikan dengan 40. Kat situ. Ini kat mana efek dia? Okay. Contoh kat sini untuk B 1. Cari min dan sisihan piawai baru. Min. Okay. Bila min kamu tengok. Yang efek dia kat mana? Kat sini adalah min sama dengan jumlah X ni akan efek. Bilangan tak efek. Per 9 tak efek. Okey, jadi kita akan ambil jumlah dia, kita dah kira, tak payahlah kira banyak kali buat semua ni, tak ada, kita ambil ni je. 1, 2, 1 yang asal tu, kita buang 17, kita masukkan 40, itu cara dia. Macam tu je. Buang 17, masukkan 40. Ambil kalkulator, Q. Dapat ni. Akan dapat 144 per 9 16. Nampak? Beza dia min tadi, ni min lama dia tadi berapa? 13. Sekarang dah jadi 16. Kan? Okey. Kemudian seterusnya apa? Sisihan piawai pula. Sisihan piawai macam mana? Formula sama. Okey. Sisihan piawai, tengok kat sini. Sebab tu kamu tengok kenapa saya buat sikit macam ni. Sebab dia ada soalan macam ni lah. Jadi kita akan jadi punca kuasa 2. Jumlah yang kita buat tu 1677 tu kita tolak dengan 17 kuasa 2 campur 40 kuasa 2. Sama efek dia. Per dengan 9 tolak dengan min kita. Min kita adalah 16 kuasa 2. Macam tu. Dah boleh kira. Okey, 2988 per 9 tolak 16 kuasa 2.
76 situ. Lapan point tujuh 8.718 . Okey. Dapat dah. Cari min dan sisian piawai yang baru dah. Kita dah kira dah. Yang baru pun dah kira dah. Uraikan kesan nilai ekstrim terhadap sisian piawai. Nampak? Kesan ekstrim terhadap sisian piawai. Maksudnya bila kita masukkan sisian piawai tukar, kesan ekstrim maksudnya kita panggil nombor yang besar. Ekstrim, kamu nampak sisian piawai akan bertambah dengan besar. Kalau nilai ekstrim kita masukkan yang besar, kan, dia akan bertambah dengan besar. Jadi kat sini huraian kita nombor 2. Okay. Jika satu nilai ekstrim, macam ni dia ekstrim X AAK, yang besar dimasukkan, maka sisihan piawai akan berubah menjadi lebih besar. Okey. Jadi lawan dia macam mana? Jika satu nilai ekstrim yang besar dikeluarkan, maka sisian piawai akan berubah menjadi lebih kecil. Okey, itu sama kat cerita dia. Jadi lebih kurang lah. Soalan dia tentang apa? Uraikan kesan. Kesan dia maksudnya apa jadi? Membesar atau mengecil. Itu kita panggil dia kesan. Ini contoh soalan yang kamu akan jumpa dalam exam kamu. Ini baru B, belum habis lagi, baru C pula. Panjang cerita dia, satu soalan saja. Markah dia lebih kurang dalam 10 macam tu lah. Kan? 10. Jika nilai 9 dalam set data itu digantikan dengan 14. Nampak? Tengok. 9 digantikan dengan 14. Jadi, cari min sisian piawai baru. Okay? Jadi, masuk 9. Bukan. Buang 9, masuk 14. Buang 9, masuk 14. Itu buat kaedah yang sama juga. Yang pertama, cari min. Min sama dengan ambil yang asal. Yang asalnya macam tadi, 121 buang 9 masuk 14. Per dengan 9 dapat min yang baru. Kita akan dapat 14. Min yang baru. Okey, sisian piawai sama dengan punca kuasa. Okey, 1677 tolak dengan 9 kuasa 2 campur 14 kuasa 2. Per dengan 9 tolak min kita 14 kuasa 2. Kita dah boleh kira dah. Ini kira terus je dah. Okey. Sama dengan 1.764.
Okey, kamu tengok kita keluarkan nombor kecil. Kita masukkan nombor besar. Lebih kurang je tadi. Kita keluarkan nombor kecil. Kita masukkan nombor besar. Cuma beza dia, yang tadi kita masukkan adalah satu nilai ekstrim. Yang sekarang kita masukkan bukan satu nilai ekstrim. Kenapa sistem piawai dia mengecil? Okey. Jadi kita tengok apa maksud sistem piawai? Sistem piawai adalah menunjukkan kedudukan data-data berbanding dengan min. Berbanding dengan min. Sekarang ni apa yang kita buat? Kita buang 9, masukkan 14. Jadi kalau kamu tengok, min kita yang asal adalah 13. Jadi kita buang 9 ni lagi jauh daripada min. Kita masukkan 14 dia lagi dekat dengan min. Bila kita masukkan nombor yang lagi dekat dengan min, sistem piawai akan lebih kecil. Sebab sistem piawai maksudnya adalah serakan data tu adalah berdekatan dengan min. Itu maksudnya. Jadi kat sini kalau kau tengok sistem piawai dia kecil. Huraikan kesan terhadap sistem piawai apabila nilai data yang terkecil digantikan dengan nilai data yang berada berhampiran min. Nampak? Betul kita ni. Jadi kita akan nampak apa kita punya kesan ni. Kesan dia adalah sisihan tak, saya salah aja. Sisihan boleh lah. Sisihan piawai baru akan menjadi lebih kecil apabila suatu nombor ataupun data yang berada berhampiran min dimasukkan. Jadi kamu kena ambil kesimpulan dia lebih kurang macam ni, lebih kurang ayat dia. Jadi kamu tengok apa kesan sistem piawai. Sebenarnya jadi contoh macam kita buat memanah. Manah macam ni. Ni kalau kamu tengok bila kamu memanah sebenarnya ada orang dia target dapat tengah. Kan? Kalau target tengah ni dapat tengah semua. Ini kita panggil dia sangat tepat. Sangat tepat. Tapi ada orang tu dia hebat macam mana? Boleh panah dia dapat satu tempat kat sini je. Semua kat sini. Macam tu. Melungguk ke situ ramai-ramai. Ini kita panggil dia jitu tapi tak tepat. Dia jitu tapi tak tepat. Dia target sini, dia kena sini. Hampir semua kena sini. Jadi min kita kat mana? Min kita pun kat sini lah. Inilah min kita. Sebab apa? Data semua kat sini. Nampak? Kan? Lagi bila rapat-rapat semua jadi maksudnya sistem piawai dia kecil. Kenapa kecil? Sebab sistem piawai dia semua nombor-nombor data dia semua berhampiran dengan min. Berhampiran dengan min. Okey? Tapi kalau kamu tengok ada setengah orang tu dia tembak sini, ada sini, ada sini, ada sini, ada sini, merata. Sini, kena merata. Yang tiba-tiba dia kira-kira min dia kat mana? Min dia kira sini. Dapat. Ini min dia. Dia kira-kira dapat contoh lah min kat sini. Jadi dia ni tengok dia punya serakan ni. Serakan dia adalah lebih jauh pada min. Jadi maksudnya apa? Sistem piawai dia lebih besar. Okey, sistem piawai adalah berdasarkan kepada data-data kita, adakah data-data kita itu berhampiran dengan min ataupun tidak. Okay. Lagi besar sistem piawai maksudnya lagi serakan kita lagi besar menjauh pada min. Lagi kecil sistem piawai, data kita adalah dekat-dekat dengan min. Okay. Itu yang kita nak masukkan dengan sisihan piawai. Okay. Tengok soalan seterusnya, sempat satu lagi ni. Tengok nombor 12. Okey. Nombor 12.
Data berikut menunjukkan ringkasan statistik bagi markah matematik dan matematik tambahan murid-murid dalam sebuah kelas. Okey. Dia bagi data tu, jadual tu saya tak buat. Saya buat lebih kurang je lah. Penting-penting. Soalan dia apa? Lukis plot kotak. Ini minggu lepas saya dah ajar kamu pasal melukis plot kotak. Melukis plot kotak. Bagi setiap subjek tersebut menggunakan skala yang sama pada kertas graf yang sama. Okey, skala yang sama pada kertas graf yang sama, tapi tak ada kertas graf. Kita buat dekat ni lebih kurang je lah. Jadi apa plot kotak? Untuk plot kotak, kita akan buat satu kotak. Jadi jawapan kita akan jadi macam ni. Yang mana ujung ni adalah diwakili oleh nilai minimum. Ujung sini pula diwakili oleh nilai maksimum. Manakala ujung sini pula diwakili oleh, ini kita panggil dia kuartil pertama. Kuartil pertama. Yang ini median. Dan yang ujung ini adalah kuartil ketiga. Ini kuartil pertama, median kuartil ketiga. Jadi kalau soalan tu kata lukis plot kotak, kita kena cari boleh lah. Boleh dia macam ni. Jadi saya akan buat kat situ. Yang pertama untuk matematik. Untuk matematik matematik senang je. Kalau tengok bagi apa? Nilai minimum dia 60. Dia dah bagi semua dah. Nilai maksimum dia 100. Median kita 80. Kuartil pertama 70. Kuartil ketiga 93. Dia dah bagi siap lah. Jadi matematik apa plot kotak kita? Jadi plot kotak kita kena ada skala. Di skala kita kalau kita tengok nombor-nombor dia antara 60 sampai 100. Antara 60 sampai 100. Jadi yang bawah tu pun antara 50 sampai 72. Jadi lebih kurang saya akan buat paling kecil pun 50. Paling kecil pun 50. Jadi saya akan buat 50 ke 100 tu. Macam tu lah okey. Tapi dia ada 5 tak? Ada 5 ni kita buat 10 lah 10. Ini sangat saya buat 10. 10 cm. Tapi kamu nanti kat dalam kertas graf kita ni buat yang sama. Oh sorry. Dia suruh buat dalam kertas graf yang sama ni. Tadi kena buat bawah ni skala ni. Dia tak ada kertas graf, dia lebih kurang angkat lah macam kertas graf. Dia kena buat yang baris pula, rongak pula kat situ. Okey. 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Jadi kita tengok paling kecil itu 50 saya ambil. 50, 60, 70, 80, 90, 100 contoh Okey, ni dalam kertas graf lah, buat dalam kertas graf okey. Cuma saya tak buat dalam kertas graf tak ada. Jadi pertama saya akan naikkan ke situ. Untuk nak buat apa kita punya plot kotak ini sama dengan kamu kena buat dalam kertas graf lah. Saya tak ada kertas graf, mesti buat sendiri graf ni. Okey. Okay. Untuk matematik saya tanda dulu. Untuk matematik sini, saya buat sini. Saya kat sini. Untuk matematik minimum kita 60. 60 kat sini lebih kurang, sini 60.
Untuk matematik 60, jadi dia kena inline tu. Okey. Kemudian nilai minimum 60, nilai maksimum 100. Ini nilai maksimum 100. Kuartil pertama 70. Median 80. Kuartil ketiga 93, lebih sikit sini. Okey, jadi bila kita buat plot kotak dia akan jadi sambung ke sini, sambung ke sini. Ini buat kotak. Okey, tengah ni tak ada garis Ini kotak yang pertama untuk matematik. Ini namanya plot kotak Yang kedua, untuk apa? Matematik tambahan. Matematik tambahan, dia punya minimum dia 52. Dalam sini. Kemudian maksimum dia 79. Ya. Kuartil pertama 60. Kemudian median dia 65. Kuartil ketiga 72. Tapi kalau dalam Excel kena buat tahun tepat lah, pakai kata graf Tarik. Sebab sangat besar, 2 cm lebar dia. Semua akan dapat dua-dua graf dia. Dua-dua plot kotak dia dalam satu graf yang sama. Okey. Bandingkan dan taksirkan kedua-dua set data itu dan seterusnya buat satu kesimpulan. Okey. Macam mana kita nak bandingkan? Bila kita bandingkan, kita kena bandingkan nilai tertentu lah. Bandingan. Bandingan maksudnya kita tengok kat sini. Yang pertama julat. Julat. Yang pertama julat Okey. Bandingan saya akan ambil julat. Julat markah untuk matematik lebih besar berbanding matematik tambahan. Julat maksudnya apa? Minimum dengan maksimum, ujung-ujung ni. Ni lebih besar. Kecil. Julat. Okey. Yang kedua, julat antara kuartil pula. Julat antara kuartil matematik juga lebih besar berbanding matematik tambahan. Yang pertama, mana kita apa? Buat satu kesimpulan. Buat kesimpulan kita apa? Serapkan. Oleh sebab itu, okey. Markah matematik lebih terserak berbanding matematik tambahan. Matematik tambahan. Maka kadang ayat ni yang tak tahu macam mana kita boleh buat. Ataupun ada setengah cikgu boleh tak saya buat direct je. Saya nampak yang ni sebenarnya median dia berapa, bandingkan median, bandingkan ni semua. Tapi sebenarnya cerita dia untuk kita tengok plot kotak adalah dia punya julat.
besar mana, besar mana, besar mana, besar mana macam tu. Kan? Kadang-kadang ni sama besar. Tapi dia punya kotak kecil. Kecil pula. Itu biasa. Okey. Macam mana cara kita nak jawab kalau kita nampak plot kotak. Biasanya plot kotak yang kita akan bandingkan dia adalah apa? Julat dan juga julat antara kuartil. Cerita pasal untuk kita nak cerita kesimpulan pasal satu plot kotak. Okey. Satu lagi cepat Kalau ada soalan aku tanya terus tanya. Okey, nombor 13 ni. Okey, nombor 13 soalan exam juga tu. Seorang guru ingin memilih seorang daripada dua orang murid untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan matematik. Data berikut menunjukkan markah kedua orang murid itu dalam 6 penilaian matematik sekolah. Kan? Murid X 86. Oh, dia tak susun. Susun. 71. 79. 84, 86, 94, 96. Okay. Y 80, 76, kemudian 84, 89, 91, 94. Okey. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai min dan sedian piawai, tentukan murid mana yang patut dipilih kerana prestasinya yang lebih konsisten. Kan? Konsisten. Jadi kita kena kira apa? Min. Okey, kita kira min untuk X 71 campur 79 campur 84 campur 86 campur 94 campur 96 per dengan 6. Saya tulis siap. Min untuk Y 76 campur 76 campur 84 campur 89 campur 91 campur 94 per dengan 6. Okey. Sepuluh. $85. Kemudian 76 campur 76 campur 84 campur 89 campur 91 campur 94. Sama Okey, sisian piawai untuk X sama dengan 71 kuasa 2 campur 79 kuasa 2 campur 84 kuasa 2 campur 86 kuasa 2 campur 94 kuasa 2 campur 96 kuasa 2 per dengan 6 tolak min kuasa 2 punca kuasa 2. Saya akan buatlah kerja dulu Sistem piawai untuk Y sama juga 76 kuasa 2 campur 76 kuasa 2 campur 84 kuasa 2 campur 89 kuasa 2 campur 91 kuasa 2 campur 94 kuasa 2 bahagi dengan
6 tolak min dia. Sama juga punca kuasa 2. Jom kita kira dia punya CCMP Y. $8.524. Ya. Okey, yang bawah. Kosong 24. Okey. Okey, soalan ni apa? Dengan mempertimbangkan nilai min dan CCMP, tentukan murid mana yang patut dipilih kerana prestasinya yang lebih konsisten. Okey. Jadi sebab min dia sama, kan? Jadi kita akan pilih konsisten. Maksudnya apa? Macam tadi kita dia tembak tu dekat dengan min. Kan? Jadi dia lebih konsisten apabila CCMP awal dia lebih kecil. Jadi saya akan pilih apa? Jawapan simple dia tanya. Soalan tentukan murid mana? Jawapan kita adalah murid Y. Y dipilih. Okey. Sebab apa? Kan prestasinya lebih konsisten berdasarkan nilai sisihan piawai yang lebih kecil. Sebab okey, itu jawapan untuk pilihan kita macam tu. Boleh faham ke? Okey. Okey. Saya akan buat satu lagi nombor 14. Lepas tu nombor 14 kat sini dia pendek je. Dia kata variant bagi satu set integer positif. Maksudnya semua positif kan? Kan ialah 1. Okey. Variant bagi satu set integer positif ialah 1, 4 dan K. Oh, ini saya faham soalan dia. Dia kata set integer tu adalah 1, 4 dan K. Dia punya variant dia sama dengan 14 itu. Okey, itu maksudnya. Jadi kita kena dapatkan variant lah. Apa formula variant pula kan? Variant adalah CCMP awal kuasa 2. Jadi formula dia sama macam CCMP awal tapi tak ada square. Itu dia, tak ada square kan. Jadi apa kita buat? Sama macam tadi. Jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min kuasa 2. Saya suka pakai formula ni. Ada formula satu lagi kan. Jadi saya akan kira min dulu. Jadi min adalah sama dengan 1 campur 4 campur K bagi 3. 5 campur K per 3. Ini min. Okey.
Sekarang kita masukkan berapa varian kita? Varian adalah 14. Sama dengan jumlah X kuasa 2, 1 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 campur K kuasa 2 bahagi dengan 3. Tolak min kita 5 campur K per 3 kuasa 2. Macam tu. Hati-hati buat Okay, kita akan dapatkan ini dulu. 1, 16, 17. K kuasa 2 per 3. Tolak ini saya akan buka. 5 campur K kuasa 2 per 9. Bila kita buka kuasa 2 per 9. Ini 14. Untuk nak selesaikan algebra macam ni, kita perlu selesaikan dulu pecahan dia. Pecahan 3 dengan 9 yang besar 9. Jadi semua akan darab dengan 9. Semua akan darab dengan 9. Jadi 14 pun akan darab dengan 9. Kita akan dapat 126. Yang ini darab dengan 9 maksudnya untung tinggal 3, jadi darab dengan 3 lah. 51 campur 3 K kuasa 2. Tolak ini tinggal ni. Bila dah tak ada pecahan, kita kembangkan kurungan. Campur 3 K kuasa 2. Tolak. Yang ini tolak saya tak masuk lagi. Saya kembangkan dulu. 5, 25 campur 10 K campur K kuasa 2. Baru susun jadi kuadratik. 3 K kuasa 2 tolak K kuasa 2 tinggal 2 K kuasa 2. Okey. 10 K negatif masuk. Tolak 10 K. Nombor 51 tolak 25. 51 tolak 25 kita akan dapat 26. Yang ini pergi sebelah akan jadi negatif 126. Dapatlah jawapan kita sama dengan kosong kat sini. Kuadratik 2K kuasa 2 tolak 10K tolak 100. Ambil kalkulator, faktor kamu akan dapat K yang positif saja yang akan diambil. Okey. Cuba faktorkan. Pakai kalkulator je. Tak boleh faktor kejap Saya ada salah buat ke? Tiga tolak dengan K kuasa 2. 2K betul. Ya, saya tengok kat mana salah. Cuba kamu faktor tengok betul tak? Saya buat kalkulator saya salah ni.
Negatif 10. Oh, negatif 1. Dapatlah. Dia dapat negatif 5 dan juga 10. Jawapan kita ambil mana? Yang positif. K dapat 10. Okey? Lebih kurang macam itulah kan? Itu untuk apa, cerita pasal apa? Min dengan sisihan biawan 2 ini kan. Okey? Jadi saya harap kamu boleh faham. Try lah tengok nanti macam mana soalan dalam buku teks tu apa ada kan. Okay, kalau exam, kalau mau jumpa soalan macam ni, harap boleh jawab. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.